Setiap kali raya, kanak-kanak adalah insan yang paling gembira sekali. Ini sebab mereka menerima duit raya daripada orang dewasa. Sebab itulah zaman-zaman dahulu ada budaya budak-budak pergi beraya dekat rumah orang, dari rumah ke rumah. Lagi dahsyat bila mana dia pergi ke rumah yang sama berkali-kali. Nasib baiklah aku tak pernah buat. Aku kan budak baik. Bagi ibu bapa pula, mereka akan bertindak sebagai pemegang amanah ataupun sebagai pengurus wang dalam menguruskan duit anak-anak. Ingat tahu, pemegang amanah bukan milik duit raya anak-anak tu. Menteri Agama semasa menjadi mufti wilayah, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, ada mengatakan bahawa haram bagi emak ayah ambil duit raya anak-anak untuk digunakan tanpa keperluan munasabah untuk keperluan anak-anak. Mudahnya, mak ayah adalah orang yang menentukan duit raya itu nak letak kat mana, nak simpan kat mana, nak labur kat mana. Jadi, dalam video kali ini, aku nak berkongsi kat mana nak simpan duit raya anak-anak. Jom! Cop. Sebelum tu, aku nak bercerita berapa banyak nak simpan duit raya anak-anak. Nak simpan semua ke? Nak simpan sebahagian? Bagi aku, nak simpan duit raya anak-anak ni kena guna formula 80%, 20%. Bagi akulah. Iaitu 80% adalah untuk simpanan dan 20% adalah digunakan untuk memenuhi hajat, keperluan anak-anak. Macam kalau diorang nak mainan, korang gunalah duit itu 20% nak beli mainan diorang. Kalau korang bagi semua duit itu tanpa menyimpan langsung, itu rugi. Pertama sebab duit itu tak digunakan untuk menyimpan, jadi ia akan rugi. Dan sebab yang kedua adalah korang tidak melatih anak-anak untuk menyimpan sejak daripada kecil lagi. Kebanyakannya sebab mengapa anak muda sekarang susah untuk menyimpan duit walaupun sedikit daripada gaji mereka adalah kerana tabiat untuk menyimpan itu tidak dididik sejak daripada kecil lagi. Diorang rasa benda tu susah sangat nak buat. Tapi kalau korang simpan semua duit raya pula 100% untuk simpanan dan pelaburan, ya bagus, tetapi ia akan merencatkan keseronokan jiwa anak-anak. Mereka dah lah berjuang habis-habisan, pergi rumah ke rumah, kadang-kadang pergi 2-3 kali, tengok-tengok duit itu diorang tak dapat nikmati langsung. Kata duit itu adalah untuk simpanan dan pelaburan. Ya betul, tapi diorang akan fikir, lama lagi kot aku nak guna duit tu. Jadi ia akan merencatkan jiwa anak-anak tu sendiri. Okey, kita balik semula kepada topik asal. Kat mana nak simpan? Pertama sekali, ini yang paling ramai orang buat. Cuba teka. Mestilah akaun simpanan bank. Inilah juga yang dilakukan oleh mak ayah saya satu ketika dulu. Aku ingat lagi buku biru akaun simpanan Bank Simpanan Nasional yang warna biru tu. Legend gila. Kelebihannya adalah mudah, kecairan tinggi dan dilindungi oleh PIDM. Tapi pulangannya sangat rendah. Sekitar 0.5% sahaja setahun. Tapi korang kena ingat, inflasi setiap tahun berlaku pada kadar purata 4% setahun. Jadi, duit itu sebenarnya menyusut, tidak berkembang. Yang kedua, akaun simpanan tetap. Dalam bahasa Inggeris, dipanggil fixed deposit. Ia adalah lebih kurang samalah macam akaun simpanan. Beza dia punya kecairan tu dia agak rendah sikit sebab dia ada tempoh login period, tempoh yang korang tak boleh buat keluar. Pulangannya pula adalah sekitar 1.8%. Masih rendah lah kalau dibandingkan dengan inflasi 4% setahun. Yang ketiga, tabung haji. Ia mudah dan punya kecairan yang tinggi macam akaun simpanan. Tetapi pulangannya pula pada tahun lepas adalah 3.1% hibah yang diumumkan pada tahun lepas. Cuma ia masih rendah berbanding dengan kadar inflasi 4%. Bagaimanapun, aku galakkan juga korang menyimpan dalam tabung haji ini. Sebab kalau korang duit itu cukup untuk daftar haji, itu amat bagus. Sebab korang boleh daftar haji anak-anak sejak daripada kecil. Dan lebih daripada itu, barulah korang nak simpan dekat tempat lain yang lebih jana income. Yang keempat adalah Skim Simpanan Nasional, SSPNI. Ia adalah tabur pendidikan untuk anak-anak. Pulangannya pula pada tahun lepas boleh dikatakan agak okey, iaitu 4% tambah 1% ganjaran kesetiaan. Tapi
Bukan itu saja, korang juga boleh menikmati pelepasan cukai sehingga 8,000 setahun. Jadi rugi tau kalau tak grab SSPN ni. Dan yang kelima adalah saham amanah ataupun ASB lah, Amanah Simpanan Bumi Putera. Asasnya korang meletakkan duit dalam unit amanah yang diuruskan oleh pengurus dana. Pulangan berdasarkan jenis kelas dana dan prestasi dana. Ia berbaloi lah untuk jangka masa yang panjang. Jangan korang expect simpanan unit trust ni untuk jangka masa pendek. Kesimpulannya, laburlah duit raya anak-anak. Jangan hanya simpan sekadar di dalam akaun bank sahaja. Dalam nak memilih instrumen pelaburan ni pula, pastikan korang letak penanda aras benchmark paling minimum adalah 4% setahun supaya duit korang lebih berkembang berbanding kadar penyusutan inflasi yang berlaku sebanyak 4% setahun. Okey, bye-bye. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Lupa. Untuk ASB tu, kalau macam korang memikirkan ia tak patut syariah, janganlah masuk ASB.